Ada kita sempit, betul lah kita kata saya tengah ujian ni berat sangat. Okey, contohlah saiz ujian besar ni. Besar sangat ujian ni, besar ni. Besar gerabak ujian kita. Lepas tu, hati kita pula besar ni je. Macam mana nak fit masuk ujian ni dalam hati ni? Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu? Yang kedua, dan telah kami lepaskan daripadamu beban beratmu. Ayat yang ketiga, dan telah membebankan belakangmu. Subhanallah. Pelbagai tafsir apabila dibaca tentang wizraka di sini. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Okey, itu ayat yang kedua. Ayat ketiga, allazi anqadha zahrak. Telah kami lepaskan daripadamu beban beratmu yang telah menekan belakang badanmu. Okey. Dan kami telah menukar beban berat daripadamu ni. Ya, first pada Nabi. Yang kedua kepada siapa? Umat Nabi. So, jangan bila kita baca ayat Al-Quran yang kita nampak kurungan tu kepada Nabi Muhammad, oh ini ditujukan pada Nabi Muhammad saja. Betul, ada keadaan tertentu dia merujuk kepada Nabi Muhammad saja. Lagi berkaitan dengan peristiwa dan sebagainya. Tapi bila ayat-ayat umum seperti ini, ia juga merujuk kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Antara beban berat kita sebenarnya adalah dosa. Yang menjadi beban kita, membuatkan dada kita sempit, adalah dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Sebab itu bila kita dalam ujian, kita kata banyakkan istighfar. Dan itu memang benar, dada kita sempit. Betul lah kita kata saya tengah ujian ni berat sangat. Okey, contohlah saiz ujian besar ni. Besar sangat ujian ni, besar ni. Besar gerabak ujian kita. Lepas tu, hati kita pula besar ni je. Macam mana nak fit masuk ujian ni dalam hati ni? Okey. Lepas tu cerita gini. Kita kata, ya Allah beratnya, besarnya ujian, ya Allah beratnya. Macam tu sekali gini. Okey, saya nak tanya, di mana berat tu? Duduk kat tangan? Ni ujian saya berat. Dah kalau berat, tak larat, letaklah. Sekarang ni duduk kat mana? Duduk kat hati. Ujian tu, berat tu di hati, di perasaan, betul kan? Pada fikiran, pada emosi, beban berat tu. Okey. Sekarang, kalau inilah saiz ujian, kita kena besarkan saiz hati kita supaya ujian ni boleh masuk. Ini kan besar, lepas tu nak sumbat. Macam mana nak besarkan hati ni? Allah berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya saja dengan kamu mengingati Allah, ingat pada Allah, ingat zikir kepada Allah, jiwa kamu akan lapang. Tatmainnul qulub. Jiwa kamu akan tenang. Jiwa kamu akan lapang. Allahu Akbar. Ini memang terbukti benar. Sahabat-sahabat, cuba test bila datang ujian yang berat, yang besar, sebelum fikir, zikir dulu. Kita ni akan banyak fikir dulu. Itu normal lah. Saya pun sama. Datang satu masalah, fikir. Betul tak kita akan jadi serabut? Tapi bila kita melatih, datang, astaghfirullahalazim, ya Allah, tolong ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Zikir dulu. Ataupun kita sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Barulah macam mana ni ya? Persoalan macam mana ni ya? Itu adalah fikir. Tapi bila kita belajar zikir dulu, Allah terus nampak hamba-Ku ini datang ujian, dia terus ingat Allah dulu. Sebelum dia menyandarkan kepada kemampuan akal dia, dia sandarkan dulu kelemahan dia kepada Allah. Allah sangat suka hambanya yang mengaku lemah, yang merendah diri, menghina diri, yang sentiasa merasa memerlukan Allah. Allah Akbar. Kita sebagai ibu, kita suka sangat bila anak, kalau saya lah, anak macam minta tolong. Kita rasa macam kita ni bergunalah untuk anak. Kan? Dan kita pun suka je buat-buat macam lemah dia dengan suami. Supaya bergunalah suami tu untuk kita. Soalannya begitulah kan. Ini buat semua benda memang kita boleh buat, tapi sekali kita buat macam kita memerlukan dia dan dia akan rasa dihargai. Jadi
Allah menciptakan kita, Allah memang suka kita melemahkan diri dengannya. Jadi besarkan kolam hati, kolam jiwa. Jadi ujian sebesar mana, dan ada batasan tak jiwa ini nak besar? Tak ada. Tak ada. Kalau kita tengok pada lautan, okey, ini gelas air. Ini gelas air. Okey. Ini gelas air. Lepas tu kan ada satu batu kecil je dilemparkan ke dalam air ni. Air ni ada setakat ni. Apa berlaku? Batu kecil je lempar dalam air. Berkocak. Betul tak berkocak? Tapi batu saiz yang sama dilemparkan ke dalam lautan. Tengah-tengah lautan. Lempar dalam ni. Apa berlaku? Ya, masuk tengah. Ini kita akan nampak batu tu duduk sini kan. Masuk lagi batu. Soalannya, subhanallah, bukan isu masalah ni saiz berapa. Isu di mana ujian dan masalah itu masuk ataupun terletak di mana. Suatu kita jumpa ada orang, okey, bulan ni kau ni saya tak ada masalah. Ada. Tapi sebab kolam hati dia tu besar, kolam jiwa dia tu besar, luas. So ada ruang yang banyak, ujian tu masuk, tenggelam gitu je, cepat move on. Tapi bila hati tu sempit, ya Allah, datang masuk ujian, penuhlah dalam jiwa dia tu dengan masalah dia tu. Sampai bawa ke mana-mana ni, lepas tu mulalah marah sana, marah sini, gitu, gini. Subhanallah, Allahu Akbar. Bagaimana nak besarkan, nak kuatkan kolam hati ni? Okey, beban berat belakang kita sebenarnya paling utama adalah daripada dosa kita. Bukan daripada ujian tu. Kenapa teruk sangat? Ujian. Ya, zahirnya ujian yang membuatkan kita rasa berat, beban yang memberatkan tanggunganmu, memberatkan belakang zahraka ni, anqadha zahrak. Maksudnya belakang kita tu rasa berat dan sebagainya. Memang betul lah, suami saya buat panggil macam ni, lepas tu ni, okey, kita listkan, betul. Tetapi dalam waktu yang sama kita kena akui, ya Allah, boleh jadi sebab dosa-dosaku ni, kelalaianku ni. Bahkan seorang ibu bapa bila ada masalah daripada anak, dia terus melantung pada diri dia. Sebelum dia marah kau anak, ini teguran Allah ni, ada something Allah nak sampaikan ni. Dia pun borak dengan suami dia, bang, kita yang lalai sebenarnya bang. Sekarang kita tengok anak kita buat salah, sebenarnya kita lagi banyak buat salah. Kita dewasa, anak kita kecil. Jadi jom kita berubah. Memang betul ramai ibu bapa yang berubah, anak akan berubah. Tapi ramai ibu bapa duk hantar anak pergi camp situ, camp sini, nak anak berubah tapi ibu bapa tak berubah. Maka anak itu, dia akan jadi semakin memberontak. Sebab dia stres, dia je diminta berubah, mak ayah tak nak berubah. Lepas tu mak ayah pergi camp cuti sekolah tu.